Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang dirahmati Allah SWT ya, mengurusi masjid kita ya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal ya, JK masjid serta para sahabat sekalian. Marilah ya sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kerana ya, sekali lagi pada malam ini dengan izin Allah ya, dengan izin Allah dapat kita datang sini, dapat sama-sama kita berjamaah. Dan dengan izin Allah juga ya dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita. Dan juga Allah SWT juga mengizinkan kita ya untuk mendiami syurganya dan memasukinya tanpa hisab insya-Allah ya. Jadi pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-31 ya, daripada kitab Muniyatul Musalli ataupun di dalam bahasa kitanya iaitu idaman bagi orang-orang yang solat, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ya. Jadi kita dah melepasi ya beberapa perkara di dalam bab solat ya. Kalau kita ingat lagi, kita cuba refresh pada malam ini ya. Yang pertamanya dalam mukaddimah ini, ya, dalam mukaddimah kitab ini, pengarang telah mengatakan bahawa hendaklah kita itu solat sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadisnya iaitu sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana aku melihat kamu melihat aku solat, ya. Jadi part yang kedua pula ya, di dalam kitab ini dia telah membincangkan bahawa solat itu mestilah ya, seseorang hamba itu mestilah solat di dalam keadaan perhambaan ya. Jadi dalam keadaan perhambaan ini iaitu kita solat ini kerana apa? Lillahi ta'ala. Apa maksud lillahi ta'ala? Iaitu kita solat ini kerana mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila kita kata mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila tibanya waktu solat, maknanya yang nak diterangkan dalam kitab ni, tidak ada lagi perkara yang lain yang kita boleh taati. Tak? Sebab itu Syekh ni sebut dalam solat perhambaan. Apa maknanya? Kadang-kadang tiba waktu solat, orang tu tak solat lagi. Dia biarkan. Lantaran daripada itu dia lebih mentaati makhluk, lebih mentaati kerjanya, lebih mentaati kesibukannya. Tak, memang kadang-kadang orang anggap benda itu biasa. Tetapi maksud Nabi SAW yang bila kita menyebut lillahi ta'ala ni, tidak ada dah perkara yang lain. Nah, ya. Dan perkara ini kita pun sebut di dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dalam perkara ini agak sukar ya. Kadang-kadang kita sendiri pun ya, termasuk saya sendiri pun ya, dalam kesibukan kita melewatkan solat, kadang-kadang kita settlekan dulu ya. Jadi sebab itu dalam perkara ini kita hendaklah bermujahadah. Bermujahadah ni sebagaimana kata Hasanul Basri. Dia kata yang lepas kita bincang Hasanul Basri kata apa dia? Sesungguhnya solat yang tidak dihadirkan hati padanya itu
lebih dekat neraka kepadanya daripada syurga. Nah, jadi kita pun di dalam kesibukan, dalam apa dan sebagainya, sebenarnya benda itu kan kalau kita tengok keadaan yang berlaku pada hari ini, kesibukan-kesibukan itu menyebabkan sebahagian manusia itu menjadikan solat itu sebagai sampingan. Kadang-kadang kalau sempat berjemaah lah. Kalau tak sempat lah. Itu okey lagi. Kalau sempat solat lah. Kalau tak sempat nak buat macam mana? Ada pula macam tu. Sebab itu dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam ayat 59 surah Maryam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nah, ya. Jadi sekarang ni proses kita untuk nak memenuhi rukun solat dah settle. Tetapi nak naik satu peringkat lagi, iaitu kita nak menjadikan solat itu adalah benda yang paling penting, bukannya benda sampingan. Tak, maknanya faham ya? Ni saya pun kata kat diri saya sendiri ni. Sebab semua orang disibukkan dengan urusan-urusan dunia, kan tak? Ya? Tuan-tuan mungkin dah settle dah benda ni, kan tak? Ya? Dan kita dalam kesibukan ni contohnya, bila subuh nanti, kita dah prepare dah malam ni untuk nak mentaati perintah Allah di waktu subuh nanti. Supaya kita bangun, kalau kita ni supaya tak nak mengantuk, kita tidur awal. Ya? Supaya dapat bangun, kita baca sebelum kita tidur ataupun dekat ni selepas solat. Selepas solat Isyak dan buat bacaan surah Al-Mulk. Siapa nak baca sebelum tidur, tak apalah, bacalah sebelum tidur. Kan tak? Ya? Okey. Itu persediaan kerana apa? Nak mentaati. Kerana hidup aku ini, aku nak mentaati perintah Allah. Kenapa nak kena taat? Sebab kita hamba. Allah SWT kata apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seseorang itu, kita semua boleh ukur diri kita. Adakah kita menjadi hamba? Adakah kita menjadi hamba yang betul-betul taat? Yang pertama kita tengok sembahyang kita. Yang pertama kita tengok sembahyang kita. Kenapa pula Ustaz nak tengok sembahyang kita? Tak, walaupun saya tak sembahyang tepat waktunya, macam-macam lah alasan dia tak. Saya banyak bersedekah, saya banyak tu dan sebagainya. Kita tak boleh jawab sendiri. Nabi SAW dah bagi tahu. Kenapa kena tengok solatnya? Kerana Nabi SAW menyatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kan? Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat di dalam kehidupannya, ya, bukan bermakna solat ini hanya terbatas segala perbuatan dan rukunnya, syarat-syaratnya hanya dalam masjid saja. Tetapi syarat itu merupakan panduan untuk kita hidup kat luar sana. Contohnya kita nak buat sesuatu. Ya? Kenapa kita buat? Lillahi ta'ala. Bila kita nak bercakap sesuatu, bercakaplah dengan tertib. Sebab tu kita diajar baca Fatihah yang betul. Nak bergerak dan sebagainya, bergeraklah di dalam keadaan yang betul. Kita suruh berdiri tegak, disuruh rukuk, disuruh sujud dan sebagainya. Jadi falsafah ataupun pengajaran yang terdapat di dalam ibadah solat tu hendaklah dibawa keluar. Sebab itu kalau tuan-tuan baca Al-Quran, kita pun akan perasan, akan mengetahui bahawa kebanyakan ayat-ayat yang menyatakan tentang solat fardu, maka akan didahului dengan perkataan iqamah. Bukan iqamah khusus, maknanya mendirikan. Kerana tuan-tuan akan jumpa perkataan yuqimunas salah, yuqimus salah, iqamatis salah. Maknanya suruh dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang itu bukan terbatas di dalam
masa kita sembahyang. Tapi dirikanlah solat itu di dalam kehidupan. Nah, semua nak kena besarkan Allah ya. Sebab itu bila kita belajar, seseorang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala walaupun apa yang diujinya kan, dia akan tetap tabah, tetap sabar ya. Apa yang dia dapat dia syukur. Ya, okey. Jadi kita tengok lagi kitab ini ya. Jadi ayat yang surah Maryam tu Allah SWT kata fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Ya. Maka akan dijadikan khalifah yang memerintah bumi ini satu kaum ya. Yang apa dia? Yang melalaikan urusan solat. Yang menyempitkan urusan solat. Nah, maka Nabi kata fasawfa yalqawna ghayya. Dan golongan-golongan yang menyempitkan solat, yang melalaikan solat, tak kira lah siapa-siapa pun, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, pemimpin tamat. Nah, jadi pun kita baca ayat ni, alhamdulillah kita ada nak disebut, diberi peringatan bila kita jadi pemimpin keluarga, semuanya anak beranak kita, anak-anak kita, isteri kita kena peringatkan kita hidup ini kerana Allah. Maka naklah dimasukkan unsur-unsur akidah di dalamnya. Ya, didengarkan Al-Quran padanya. Ditekankan bab-bab fardu ain di dalam keluarga. Yang tu dulu. Nah, okey. Jadi itu maknanya. Dan dia kata sesiapa yang melalaikan, menyempitkan urusan solat ini, iaitu urusan agama ni. Sebab solat tu ada apa? Dalam solat tu ada akidah, ada ibadah dan juga ada ihsan kita panggil. Iman, Islam dan ihsan. Ada belaka. Tiga-tiga. Nah, bila kita dah belajar ni, kita tengah duduk belajar lah ni. Kena, ya? Jadi dia kata, orang yang menyempitkan urusan solat, maknanya solat ni tak penting bagi dia. Nak buat apa-apa kerja dulu. Kan? Habis kerja kalau ada masa lapang baru datang. Balik kerja, nak. Tak kira lah sebahagian daripada manusia kerana kepenatan. Bunyi dah azan. Allah Subhanahu Wa Taala kata dah. Kan? Aku bagi kamu telinga. Aku bagi kamu mata. Untuk kamu mencari kebenaran. Allah sebut dah ayat tu. Banyak tak? Banyak tempat kan? Waja'alnahu sami'an basira. Tu Allah sindih. Dalam surah Al-Insan tu kan. Al-ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kami uji mereka. Waja'alnahu sami'an basira. Hari ni Allah uji. Nah, Allah SWT takdirkan, dijadikan masjid, dijadikan surau dekat satu tempat. Kerana apa? Nak didengarkan seruannya. Tiba-tiba orang dengar tak? Maka di situlah Allah SWT kata, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ingat tu? Bila disuruh azan, kerana letih bekerja, buat tak tahu je. Padahal dia tahu dah, dia balik kerja, cukup bulan dapat gaji. Tapi perkataan syakiran, syukur itu tiada dalam dirinya. Nah, sanggup lagi dia ambil remote, buka TV, tak tengok, relax. Dekat nak isyak baru nak solat maghrib. Azan dengar tak? Dengar. Imma syakiran wa imma kafura. Kenapa disebut benda begini? Ditakuti orang yang diuji begitu, ditakuti dihinggapi dengan penyakit istidraj. Istidraj ni Allah SWT, Nabi kata dia nak senang, Allah jadikan dia senang. Dia nak pangkat, Allah jadikan dia pangkat. Tapi semua perkara tersebut akan menjauhkan dia daripada rahmat Allah. Yang tu kita takut. Sebab itu kita bukan duduk planning buat masjid, kita buat kat sini. No, Allah telah takdirkan.
Cuma Allah SWT jadikan asbab. Kita duk mesyuarat, kita duk kutip dana, kita duk apa? Jadi masjid. Nah, tapi Allah dah tanda belaka dah. Kat mana masjidnya, kat mana surau, Allah tahu belaka dah. Nah, jadi seketika nak buat masjid, Allah pun uji. Jihad diri dan juga jihad harta. Berapa orang nak infak, berapa orang nak buat sungguh. Dia tak ada duit, tetapi dia lah tolong bawa pamphlet. Dia lah tolong pergi gantung tu, gantung ni banner dan sebagainya. Nah, Allah uji. Sehingga kan, sebab itu ayat yang kita selalu duduk dengar. Inna hadaina husabila. Kami dah tunjukkan dah jalan. Ya? Kenapa Allah SWT takdirkan kita infak? Ada orang beli kipas besar, ada orang beli aircon, ada orang beli apa. Kerana apa? Kerana proses penyucian harta. Nah, betul tak Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Betul tak? Dia nak selamatkan hamba dia, dia jadikan sesuatu tu satu asbab. Jadikan masjid kat sini, ramai orang berinfak. Nah, kerana apa? Kalau orang tu orang kaya, dalam duit bank, dalam duit dia dalam bank banyak dah dekat dunia. Tapi Allah bagi peluang kat dia. Kamu infak di jalan Allah, kamu sebenarnya buat investment dekat akhirat. Nah, jadi Allah SWT bagi peluang belaka. Kita pergi kat kadang-kadang pergi kat Zimat, pergi dekat Ayon nak ada pusat-pusat mahat tahfiz apa duduk semua sekali tak? Benda itu bukan secara kebetulan. Allah dah takdirkan benda tu berlaku. Nah, sebab Allah dah sebut. Allah dah sebut dalam surah Sajadah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة. Yudabbir, Allah mentadbir. Mentadbir mana? Segala urusan daripada langit. Sebutlah ayat tu. Yudabbirul amra. Al-amra ni bermakna semua perkara. Minas sama. Daripada 7 lapis langit. Nah, minas sama'i wal ardh. Dan juga di bumi. Tsumma ya'ruju ilaih. Kemudian segala urusan itu di-mi'rajkan, dinaikkan ke tempat, ke pusat pentadbiran pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Jadi dalam perkara ini ya, kita ajar diri kita berjihad. Contoh kita nak bangun subuh besok, kita nak solat berjamaah. Kenapa? Kerana kita mendengar seruan Allah. Jadi benda ni lah. Jangan berduka cita pula. Aku ni kadang-kadang pergi tak. Dalam kamu orang Islam ni tak ada duka cita. La tay'asu min rauhillah. Jangan kamu berduka cita. Kamu usaha lagi, usaha lagi, usaha lagi. Jadi lepas tu kita pun cubalah pula dalam satu hari solat berjamaah 5 waktu. Untuk nak cek diri kita tu adalah seorang hamba. Sebab kita ni kalau bos panggil, kadang-kadang anak kecil kita tolak. Tak boleh, hamba dah lewat. Bos baru tu manusia. Kenapa? Nak memenuhi apa dia? Nak memenuhi taatnya pada bos lah, perintah. Kenapa? Nak promotion. Allah, promotion Allah kekal. Apa promotion yang Allah SWT bagi kepada orang yang jaga solat? Apa yang dia bagi? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Sampai dekat ayat Ulaika humul warithun.
alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, mereka lah yang akan mewarisi syurga. Syurga mana? Syurga Firdaus. Bermula daripada jaga solat. Lepas tu baru sebut. Nak, li zakati fa'ilu li furujihim hafizun, semua sekali baru disebut. Tetapi bermula dengan orang yang menjadikan solatnya khusyuk. Nak, okey? Jadi kita sekarang ini adalah kita cuba untuk nak memenuhi perkataan lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala ini kaitannya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuba. Nah, hari ni tak sempat lagi. Besok cuba lagi. Nah, sebab tu Hasan al-Basri kata kita kena berjihad. Ya? Selepas kita duduk bincangkan perkara-perkara tersebut dalam kitab ni, maka kita pun masuk dalam bab syarat sah solat. Bukan. Di dalam bab perhambaan tadi, iaitu orang yang solat secara perhambaan sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmizi, dia kata apa dia? Dia kata seorang itu yang solat sebagai hamba. Hamba itu apa maknanya? Hamba itu untuk mentaati perintah Allah. Kenapa kena taat? Sebab dia hamba. Kenapa kena taat? Sebab yang menyuruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat perhambaan itu telah diberikan oleh seorang ahli sufi iaitu bernama Muhammad Ali. Muhammad bin Ali At-Tirmizi itu ada 7 perkara. Dalam kitab ni sebut. Yang pertama, kalau tuan-tuan masih ingat, tazallulan. Yang kedua, tasliman. Yang ketiga, tabadzulan. Yang keempat, takhaddu'an. Yang kelima, takhasyu'an. Yang keenam, taraguban. Yang ketujuh, tamallukan. Itu sifat hamba. Apa tazallul? Tazallul maknanya merendahkan diri. Tazallulan. Tasliman, menyerahkan diri. Bila berlaku tasliman tu? Ketika takbiratul ihram. Seorang tu bila dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada lain yang lagi besar. Allah. Bermakna apa dia kat situ? Imam Ghazali kata, hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang ni kita dah terangkan. Kalau saya ulang balik banyak ni kan? Yang ketiga, setelah tasliman, tabazzulan. Tadi tazallulan, tasliman, tabazzulan. Tabazzulan ketika mana? Ketika seseorang itu mendengar ayat-ayat di dalam solat. Cukup dia dengar apa dia ni? Fatihah saja. Hebatnya Allah. Kan? Tabazzul apa mana? Menghinakan diri. Siapalah aku ni? Aku sembahyang ni pun Allah yang gerakkan kaki. Aku sebut pun, aku angkat tangan tadi. Aku sebut Allahu Akbar. Semua di atas izin Allah. Hinanya kita. Apa makna menghinakan diri di sini? Jangan lagi kita nak belagak kat luar. Jangan nak lawan hukum Allah. Jangan nak buat maksiat. Sebab itu cantik dia punya sekuan dia tu. Hati kita kerana Allah, kita pun fikir, kenapa aku mesti buat maksiat? Kenapa aku mesti meninggalkan ibadah? Sedangkan yang aku duduk berjalan kaki daripada rumah, start kereta, Allah SWT izinkan kita nampak, izinkan kita pijak, tekan minyak, tekan brek, tekan minyak, tekan brek. Guna tangan, pulah steering apa dan sebagainya. Yang ketiga. Yang keempat dipanggil takhaddu'an. Takhaddu'an bermakna menyerahkan diri, merendahkan diri pada Allah. Ketika mana berlaku? Ketika seseorang itu rukuk. Sebab itu di dalam rukuk kita disuruh bertasbih. Nabi tak bagi kita baca ayat Al-Quran. Baca tasbih je.
Yang kita duk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan bacaannya mestilah dengan tilawah. Tak nak orang baca subhanallah. Kita tak, kita tengah menyembah Allah. Nah, bertutur elok-elok dengan Allah. Kan? Lepas itu, lepas takhadu'an, takhasyu'an. Takhasyu'an ni macam mana? Takhasyu'an itu berlaku ketika sujud. Apa maknanya? We are nothing. Kita rasa kita ni tak ada apa. Nah, kita rasa kita ni tak ada apa pun. Semuanya Allah punya. Atas sujud kita baca pun Allah punya kita ni. Allah nak ambil kita ni bila-bila saja. Nak ya? Berapa? Berapa minit? 7 minit? 12. Okey, Alhamdulillah. Nah, okey. Takhasyu'an. Sebab itu Nabi SAW, ya, ketika sujud, kita adalah sujud di atas 7 anggota badan. Kepala, 2 tangan, ya, 2 tapak tangan, ya, 2 lutut, dan 2, apa dia ni? Batnul rijli, kan? Batnul rijli ni apa dia? Bahagian dalam kaki, kena kelepek macam. Siapa tak kena bahagian ini, kan, kaki dia tak kena, maka solatnya tidak sah. Ingat. Nah, dan Nabi SAW ingatkan lagi, seorang itu bila sujud, hendaklah sujud dia itu bersifat menekan. Kepalanya hendaklah ditekan. Ini dalam bab afdal. Kalau tak tekan pun sah solatnya. Ya. Cuma dalam bab kepala tidak boleh berlapik dengan perkara yang ditanggungnya. Nah, ini pun kita dah terangkan di dalam rukun solat. Ya? Apa makna yang ditanggungnya? Benda tu bergerak bersama dengan pergerakan dia. Kalau dia ada, dia pakai apa ni? Ridak, kan? Dia tak letak ridak atas tu. Dia letak dekat bahu dia, tiba-tiba dia sujud, ridak tu pun menutupi kepalanya. Maka tidak sahlah sujudnya. Sebab ridak itu bila dia bangkit, ridak pun ikut dia. Itu dipanggil ditanggung. Kecuali ridak yang dia pakai itu, dia tidak menanggung. Dia letak siap-siap dekat tempat sujud. Seperti tuan-tuan letak sejadah kecil itu. Itu tak menjadi masalah. Ya? Untuk kepala tidak boleh berlapik dengan benda yang ditanggungnya, bermakna benda yang bergerak bersamanya. Ya? Ataupun seorang itu dia pakai songkok ke apa, menutupi dahi dia ataupun jabhah, maka tidak sahlah solatnya. Ya, dia kena. Dia kena dengan juz'un minal jabhah dipanggil. Mana-mana juzuk daripada dahi. Dahi itu yang mana? Daripada hujung rambut sampai ke sini. Daripada hujung ke sini sampai ke sini. Mana-mana juzuk yang kena tu, maka sahlah solatnya. Tapi tak ada orang sujud menyenggeng gitu nak. Bila dahi dia tidak menyentuh tempat sujud, ya, maka tidak sah solatnya sebab berlapik. Anggota lain tidak jadi masalah. Tuan-tuan nak berlapik selain daripada kepala tak jadi masalah. Tuan-tuan nak pakai stokin, boleh. Tuan-tuan nak pakai glove, boleh. Tetapi kepala tidak boleh berlapik dengan benda yang ditanggungnya. Kecuali kita bawa sejadah kecil, kita letak kat bawah tu. Ataupun sejadah besar, kita letak kat situ, kan. Tu tidak dipanggil ditanggung. Sebab kita bangkit, dia duduk situ je. Kan? Kan? Yang ditanggung ni bermakna, dia bergerak bersama dengan pergerakan kita. Faham ya? Untuk kepala. Untuk anggota lain, tak jadi masalah. Kalau anggota lain tak jadi masalah, tak nak berlapik, masalah juga kita nak. Tak boleh pakai stokin, tak boleh pakai glove. Jadi bila nak sujud, kena selak lutut. Boleh? Boleh? Sebab tu senang, kan? Yang lutut, 2 lutut tak apa, berlapik. 2 kaki pun berlapik, tak apa. 2 tangan tak apa, kepala tak boleh.
Ya, sebab tu orang perempuan pakai telekung. Tak jadi masalah, pakailah. Walaupun tangan dia duduk di atas telekung, dalam telekung nak. Masa sujud, kaki dia pun duduk di atas dalam kain nak. Tak jadi masalah. Ya? Tuan-tuan pun nak pakai stoking, pakailah. Nak pakai glove, pakailah. Ya? Okay. Jadi itu, kita melihat berapa dah tadi? Sampai dekat takhasyu'an, maknanya khusyuk. Lepas itu kita pergi kepada taraghuban. Taraghuban ni bermakna seronok. Bila kita seronok? Bila kita duduk. Ya? Bila kita duduk tu seronok. Sebab dalam duduk tu bacaan tahiyat dan juga bacaan Rabbighfirli. Kenapa seronok? Tak. Tuan-tuan tengok dalam doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 perkara. Kita amati betul-betul, tak ada dah benda hak nak minta. Cukup dah 8 perkara tu. Nak minta sihat, ada dah, wa'afini. Nak minta rezeki, duit yang banyak, berkat, warzuqni. Nak minta supaya kita ni berada di atas jalan yang lurus, wahdini. Ada tak? Ada belakang dah. Dan yang terakhir, Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmizi mengatakan yang terakhir adalah tamalluqan. Apa makna tamalluqan? Rindu dendam. Bila? Ketika mana kita bertasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Nabi itu perbualan di antara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita rindu dendam dalam perkara tersebut? Sebab itu adalah syurga. Nak at-tahiyya, kan? Aku datang kepadamu ya Allah. Aku persembahkan diri ya Allah, kan? Al-Mubarak, yang maha berkat. Maka Allah pun jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi aku. Nabi pun minta dengan Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahterakanlah kami semua dan hamba-hamba kamu yang salih. Maka bertasyahudlah para malaikat berada di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Ya? Dan juga selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah rukun salat. Jadi itu tamalluk. Ya? Kenapa? Tapi tak apa tuan-tuan, saya dah baca 31 pun. Yang tadi menguraikan apa yang nak dicakap pada muka surat 31, 32. Sebab dia berkait dengan bab kekhusyukan. Dan kekhusyukan dan mencari khusyuk. Jadi untuk kita mencari khusyuk, yang pertama sekali, tolong jaga waktu sembahyang. Ya? Dalam perkara yang saya bacakan ayat 59 tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya tadi. Ulama mengatakan orang ini, ghayya ni ada 3 tafsiran dia. Yang pertama, ghayya bermakna al-khusrun, kerugian di akhirat nanti. Orang yang dia ni melalaikan, menyempitkan urusan solat. Yang kedua, pendapat ahli tafsir yang kedua, ghayya itu bermakna wadin finnar, iaitu nama satu lembah di dalam neraka. Ya? Dan pendapat yang ketiga, ghayya itu dinyatakan neraka yang paling bawah kedudukannya, teruknya. Orang yang mengabaikan, melalaikan solat. Ya? Sebab itu dalam perkara ini Ibnu Abbas mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan adha'us salah, menyempitkan solat, bukannya semata-mata orang meninggalkan solat, dia kata. Tetapi termasuk di dalam itu sesiapa yang mentakhirkan, melewat-lewatkan solat juga termasuk di dalam ayat tadi.
Sebab tu kita lepas ni tak boleh dah lah nak lewat-lewatkan solat. Nah, tapi kita sentiasa diuji. Nah, maka mintalah petunjuk daripada Allah untuk nak lepas ujian tersebut. Tak, kita usaha dah nak solat awal tapi tak dapat. Terutamanya pada tuan rumah yang kenduri tak. Orang duk salam tak sedar berkumpat. Nah, jadi 2 minit lagi. 2 minit lagi lah. Ya. 2 minit betul. Ya. Jadi itu. Apa yang nak disampaikan oleh Syekh tadi, maka kita kena usahakan. Jagalah solat di awal waktu. Ya. Saya pesan ni untuk diri saya sendiri. Ya. Tak, sebab kadang-kadang kita ni dilalaikan dengan berbagai perkara. Kenapa? Kita nak tinggal solat, kita anggap benda ni penting. Tak? Tak, sebab itu dalam perkara ni Saidina Umar. Saidina Umar bila satu hari tu dia nak ambil wuduk, dia terketar-ketar. Takut, pucat muka dia. Bila sahabat dia tanya, kenapa ni Saidina Umar? Sebenarnya aku takut. Takut kenapa pula? Sebabnya tadi sebelum aku ambil wuduk ni aku dah solat. Dalam solat tadi aku dah ikrar dah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Tu ikrar tu. Tetapi aku takut. Sebelum aku ambil wuduk ni, apa yang aku ikrarkan tadi, aku tak dapat memenuhinya. Sekarang ni aku nak ikrar baru pula. Itulah para sahabat dan mereka itu memahami bab solat tadi, maka kita ni adalah kita juga berusaha untuk ke arah itu. Yang pertamanya, jagalah solat kita di dalam waktunya. Jadi sekadar itu saja pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.